Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujna idza syi'ta sahla. Allahumma afina min kulli bala'in di dunya wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa pentadbiran surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kita di malam ni, dan itulah sebagai malam pertama di kuliah di surah Ar-Rahmaniyah ni. Saya pun tak pernah kapung ni pun tak sampai. Tak pernah masuk. Lalu kat luar ya. Alhamdulillah, syukur. Inilah boleh mengenal, boleh kenalkan lagi. Dengan kita di sini, masya-Allah, banyaknya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah boleh kenal. Jadi malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita tengok kitab yang dikarang oleh Said Alawi As-Saqaf, dan saya terjemah buku ni. Buku ni saya sendiri yang terjemah, dan kita baca bersama tuan-tuan. Kita tengok apa kata Said Alawi dalam buku beliau ni. Kita tengok terus ke muka surat 6. Kita tengok muka surat 6. Tengok tuan-tuan. Pendahuluan. Pendahuluan dalam kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamul atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa ashabil ladzina hamalud din anhu wa 'amalu bihi wa ballighuhu min ba'dihim wa ba'du. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Itulah agama Islam, agama yang ambil berat terhadap ilmu. Islam yang sangat-sangat ambil kira bab ilmu. Sebab itulah bila kita berilmu, ibadat kita pun comel. Hati kita pun jadi baik, pengenalan kita dengan Allah pun baik, usuluddin. Maka itulah kelebihan agama Islam. Mana kelebihan ia boleh kita mengenal. Kelebihan kita boleh mengetahui tentang Allah. Sebab ilmu Islam ini mementingkan ilmu pengetahuan Allah. Justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat Iqra dari surah Al-Alaq. Itulah ayat pertama yang Allah turunkan di dalam Islam, dalam Quran, ialah daripada surah Al-Alaq, iaitu Iqra. Ini nak menunjukkan bahawa pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya belajar, pentingnya knowledge, pentingnya ilmu pengetahuan itu. Maka sebab itulah Islam mewajibkan kita belajar ilmu pengetahuan. Sama ada lelaki dan perempuan sama, wajib belajar ilmu agama. Ini supaya nak jadi elok amal ibadat yang kita lakukan. Tapi kalau tak belajar bagaimana? Tentu tak elok. Bila tak belajar, amal ibadat kita tak akan elok, tak akan jadi baik. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sedikit je ilmu, dan kita beramal dengan ilmu itu, dan kita beribadat dengan ilmu itu, lebih baik daripada kita beribadat tanpa ilmu, walaupun banyaknya ibadat tu banyak bukan main, tapi tak belajar,
buat dalam keadaan jahil, buat dalam keadaan yang gelap, buat dalam keadaan yang tak tahu, tak boleh dalam Islam. Allah tidak terima. Maka sebab itulah kata Rasulullah, sedikit ilmu yang kita beribadat dengannya, dengan ilmu tu, alhamdulillah, lebih baik daripada kita beribadat siang dan malam tanpa ilmu pengetahuan. Ini pentingnya ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang dapat melakukan ibadat kepada Allah SWT dengan betul. Dengan ilmu pengetahuan tu, ibadat kita kepada Allah jadi baik, jadi betul. Sebab kita belajar. Macam fiqh kita belajar. Solat ada i'tidal, solat ada juga duduk istirahat, duduk iftirash. Dalam solat duduk tawarruk. Mana itulah fahaman-fahaman, mana orang ada ilmu dia akan belajar perkara tu. Sebelum dia belajar, jadi moleknya ilmu dia, ibadat dia jadi cantik. Dia dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul, berkualiti. Berkualiti, mana kualiti lagi, mana bagus lagi kualiti dia. Dengan khusyuknya, dengan khusyuk kepada Allah, dengan khusyuknya, dengan zahirnya solat kepada Allah khusyuk dengan zahir sama sekali. Maka dengan itulah ibadat yang kita lakukan itu dikatakan berkualiti, serta jauh dari perasaan ragu-ragu. Tak jadi ragu-ragu bila kita ada ilmu pengetahuan. Tak jadilah perasaan ragu-ragu, was-was. Ya kan ni? Sah kan ni? Tak sah atau tak sah ni? Bila kita ada ilmu, tidak ragu-ragu, tidak was-was, tidak lagi jadi syok. Ya kan ni? Tak ada. Maka sebab itulah pentingnya ilmu. Serta jauh dari perasaan ragu-ragu, malah terselamat daripada cacat cedera. Selamat daripada cacat cedera bila kata ada ilmu. Ibadat kita tak cacat cedera bila kita ada ilmu, kita lakukan ibadat. Bukan ilmu tu tak akan menjadi cacat, ibadat kita tu tak akan jadi cacat cedera. Ni kadang-kadang kita solat tak ada solat kita pula tak ada tamak nino cepat. Kadang-kadang solat tak ada sampai seminit dah habis dah zuhur 4 rakaat. Solat bagaimana? Ini sebab kita tak tahu, kita tak belajar. Maka sebab itulah jadikan ibadat yang kita lakukan itu tak selamat daripada cacat cedera, serta dapat menghasilkan ibadatnya yang sebenar. Ni kita nak dapat menghasilkan ibadat yang sebenar, mana betul-betul ibadat kita yang sebenar. Itu yang kita nak. Ibadat yang betul yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat yang benar. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih lagi nak dapat keberkatan Allah. Allahu Akbar. Supaya dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak dapat keberkatan. Nak berkat macam mana? Kalau ibadat tak betul, kau tak belajar. Belajar lama dulu-dulu itu tak ada update. Quran pun baca tak betul, fiqh pun tak tahu, tasawuf pun tak berapa nak praktis tasawuf. Maka sudah tentu nak dapat keberkatan bagaimana? Jauhlah daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Ilmu ni dia tunjuk jalan kepada ibadat. Ilmu kita tu menunjuk jalan. Ilmu kita tu tunjuk jalan betul ke jalan tak betul. Ilmu akan tunjuk. Betul ke tak ni kita salah ni, ilmu akan menunjuk kepada kita. Ilmu akan menyuluh kita. Sebab tu pentingnya ilmu. Oleh itu Rasulullah Allah ada bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Maksudnya ilmu itu adalah kepala kepada ibadah Allah.
Kerana ilmu itu kepala kepada ibadat. Orang kalau tak ada kepala, mana comel. Tak ada kepala. Lari lah kita tengok orang tak ada kepala. Macam mana pula? Ilmu yang tak ada ibadat yang tak ada kepala. Kepala ibadat adalah ilmu. Ilmu yang tak ada kepala. Ibadat yang tak ada kepala, ibadat yang tak ada ilmu, maksudnya bagaimana? Tak elok, tak cantik. Maka sebab tu ilmu ni penting sekali tuan-tuan. Allahu akbar. Memandangkan, tengok di bawah tu tuan-tuan di penggan yang kedua tu, memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Memandangkan zaman ni, ilmu yang kita belajar tu tak boleh mengesani kita jadi menambah keimanan. Tak je tambah keimanan. Belajar tu kau bukan main. Belajar di masjid, belajar di surau-surau, tapi tak menambah keimanan. Tak ada jadi tawar kita belajar. Jadi tawar ilmu kita. Tak ada rasa, maknanya rasa tak ada lah. Mana tak ada menambahkan seseorang itu keimanan. Bila dia belajar rasa nak pergi solat Jumaat di masjid setiap waktu, ataupun rasa nak buat, itu makna tak ada kesan. Mana dengan ilmu ni tak ada kesan. Allah. Mana belajar tapi tak ada kesan. Kerjinihan akhlak, tak ada akhlak. Kau belajar kau tak ada akhlak. Makin belajar makin tak ada akhlak. Belajar tu kau bukan main. Panggil ustaz ceramah tu kau, siapa nak pecah mic ceramah tu, tapi tak ada akhlak. Kita tak ada akhlak. Besar benda kecil balas sama sendiri, tak ada akhlak. Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya, dan dia tak menguasai ilmu yang dipelajari. Tak menguasai. Orang Arab kata ghairu mutamakin fi ilmi. Tak ada skill dalam ilmu yang dia belajar. Tak ada. Dia datang belajar kat masjid, datang belajar kat surau. Balik di rumah isteri tanya, bang, belajar apa kat masjid tadi bang? Diam, tak nak jawab apa. Dia tak boleh nak jawab, tak tahu. Mengaji apa tak tahu. Lepas tu dia jawab kan, terlepas mengaji maka laksa. Lepas mengaji maka laksa. Jadi ilmu kita belajar surah tu, boleh pegang tu je makan laksa tu je. Ini dah. Tak, serta tidak dapat mengesani ilmu itu kepada orang lain. Ilmu dia pun tak ada kesan kepada orang lain. Tak ada kesan kepada orang lain. Kadang-kadang kita tak pasti juga kita belajar ni nak menyampaikan kepada orang ramai. Boleh sampai ke anak buah kita, anak saudara kita, anak kita. Tak juga, tak boleh sapa juga. Tak boleh kepada tak boleh. Tak boleh nak sampai kepada anak buah. Kenapakah berlaku demikian? Persoalan, kenapa berlaku gini? Kenapa ni? Duk belajar-belajar, tak boleh belajar ilmu. Belajar-belajar, tak ada bertambah iman. Belajar-belajar, akhlak, duk kau teruk, makin belajar. Kenapa ni? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ilmu dan adabnya ada kaitan. Ilmu, kita tak ada hormat pada ilmu. Datang belajar kat surau, tapi tak ada hormat dalam hati. Cepat ustaz ni nak masuk insya' dah ni, salat-salat nak balik dah ni. Dia tak minat kepada ilmu yang dia belajar, ilmu agama dia tak minat. Dia tunjuk rupa kata dia minat. Dia datang kat surau belajar, padahal dalam hati tak ikhlas.
Lepas tu balik isteri tanya, tak nak jawab. Belajar apa tadi bang di masjid? Tak ada. Dia panggil dia tak ada keikhlasan dengan ilmu. Allah. Maka itulah, bila kita tidak hormat kepada ilmu, ilmu akan lari dari kita seperti larinya air tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Air dia tak duduk tempat tinggi, dia duduk tempat rendah, air dia lari. Maka ilmu larilah daripada kita seperti itu, lari seperti lari daripada tempat rendah, lari daripada tinggi menuju ke tempat rendah. Lari air, kita tengok tujung. Begitulah ilmu kita akan lari daripada kita dengan sebab kita besar diri terhadap ilmu, tak ada adab kehadap ustaz kepada ilmu dan sebagainya. Ini tuan-tuan, Allah, tengok. Datang nak belajar ilmu pun tak ada ikhlas. Datang duduk, padahal dia nak pergi solat isyak cepat-cepat, nak balik makan. Ya, cepat-cepat lah. Ya. Ustaz tengah duduk mengajar lagi, duduk mengajar dia, nak tak boleh duduk dah, nak balik. Mana kalau dia datang, dia tidak ikhlas nak belajar ilmu. Lepas tu Allah tak bagi ilmu, dia tak ada ikhlas. Dengan guru pun tak ada adab. Kata guru daripada belakang lah. Nah, kata macam-macam ada guru. Oh, ustaz tu mengajar separuh dunia general habis dah. Oh, kata kepada ustaz. Ustaz tu mengajar. Ya, ada cerita kat ustaz pula. Ada cerita kepada ustaz. Allah, maka inilah menyebabkan tak berkah. Ilmu tak akan duduk pada kita. Sebab itulah kita kena hormat kepada guru. Imam Ghazali rahimahullah. Bukan, Imam Malik. Nak cerita sejauh manakah Imam Malik hormat kepada guru dia. Imam Malik ni terkenal. Orang yang orang panggil muluk, raja ilmu. Pandai. Imam Malik ni pandai, raja ilmu. Pandai. Orang tanya apa dia boleh jawab. Orang ada kemusykilan apa Imam Malik jawab. Hebat Imam Malik. Bukan setakat di sisi manusia, tapi di sisi jin pun takut pada Imam Malik. Imam Malik ni kalau ada orang kena rasuk daripada syaitan, dia akan pesan, Assalamualaikum, tolong kirim salam kepada jin yang rasuk orang tu, minta dia keluar. Kalau tak keluar, aku pergi nanti teruk. Ya. Keluar, jin tu keluar terus. Takut dengan Imam Malik, takut. Hebat Imam Malik. Ya. Jadi nak ceritanya, satu hari Imam Malik ni dia duduk mengajar di Masjid Madinah. Gajah cara buat halaqah. Halaqah ni mana bulatan. Nah, dia buat bulatan. Dia mengajar. Imam Malik mengajar. Ramainya orang ikut. Murid-murid ramainya. Dan biasalah. Mana murid ramai kat depan, kat tepi-tepi ni tak berani. Nak murid nak duduk dengan Imam Malik tak berani. Takut. Nak murid ngantuk guru takut. Maka tengah-tengah Imam Malik duduk mengajar tu, datanglah seorang tua. Pakai jubah pun kelabu dah. Busuk jubahnya. Naik kereta keldai. Kereta keldai yang ditarik kereta tolak kat belakang tu lah kereta keldai. Bila dia tengok Imam Malik mengajar, dia stop. Kereta dia turun pergi terus. Duduk dekat Imam Malik. Oh, orang tengok, siapa ni? No. Siapa ni? Tiba-tiba datang duduk dekat Imam Malik, tak malu. Gitu lah. Ya, duduk dekat Imam Malik. Oh, maka Imam Malik pun mengajar. Ngajar. Sehingga di akhir Imam Malik tanya semua, wahai kamu semua, siapa ada soalan, silalah tanya. Nah, siapa ada soalan, silalah ke muka. Nah. Jadi ramailah. Nah. Anak murid tu banyak diam, tak berani nak tanya soalan. Nak diam belakang.
Jadi bila diam, orang tua yang naik kereta keldai tadi pun angkat tangan. Dia kata, wahai imam, boleh tak kalau saya nak tanya soalan? Dia tanya Imam Malik. Imam Malik kata, ya boleh. Tanya. Nak tanya apa tanya. Jadi dia pun terus. Dia kata, gini imam, kalaulah orang bila sampai balik, dia tidur, dia mimpi. Ya, keluar air mandi. Walaupun umur dia tak sampai lagi 15 tahun. Tak. Dia tidur malam dan mimpi. Dan mimpi itu boleh mengeluarkan mandi. Maka dia tanda kata dia sudah akhir balik. Dan tanda balik juga kalau dia tak mimpi, dia cukup umur 15 tahun. Tak? Kata orang tuan tu kepada Imam Malik. Imam Malik kata, ya betul. Lepas tu dia tanya, macam mana imam nak tanya? Orang bila akhir balik macam tak adilah. Dia mimpi ataupun dia umur dia sampai 15 tahun. Dia tanya, "Pak, kalau anjing macam mana? Anjing balik?" Oh, dia tanya, "Kalau anjing balik macam mana imam?" Dia tanya Imam Malik, "Tetap anjing balik." Macam mana? Ya. Alamak macam mana anjing balik? Oh. Imam Malik merenung, tak boleh nak jawab soalan dia. Oh, tak boleh nak jawab soalan. Imam Malik terkena dengan raja ilmu. Tak boleh nak jawab soalan orang tua ni. Dah. Maka orang tua ni kata gini. Dah imam. Anjing ni bila dia akhir balik, bila dia nak kencing, dia akak kaki. Oh, dah. Bila dia tak balik, dia tak akak kaki. Imam Malik kata, Masya Allah. Oh, betul. Jadi Imam Malik dakak dia. Allah ni guruku. Ngajar alamat anjing balik. Anjing balik bila nak kencing, akak kaki. Bila kencing tak akak kaki tu, anjing tak balik. Oh, dah. Anak Imam Malik tu hormat kepada guru dia. Dah. Mengaku guru. Dah, Allah. Lepas pada tu, dia pun salah dengan Imam Malik. Kata, Imam, saya nak pergi dah. Imam Malik kata, oh tak apalah. Dia pergi. Dalam 4 bulan pula, dia lalu. Tengok Imam Malik dia mengajar pula. Dia mengajar orang ramai. Oh, dia pun lalu. Hentikan kereta hema dia tu. Cepat-cepat dia pergi masuk dalam halaqah. Dia duduk dengan Nabi sampai belaga lutut. Oh, duduk dengan Imam Malik. Belaga lutut. Belaga lutut. Kalau tadi dia duduk dekat ni, masuk duduk, belaga lutut dengan Imam Malik. Anak murid Imam Malik ni terkejut tengok. Siapa orang tua ni? Mari ke mana? Baju berbusuk, warna baju tu berkelabu dah. Mari duduk belaga lutut dengan Imam Malik. Maka dia pun dengarlah Imam Malik mengajar. Dia dengar. Bila sampai di hujung, Imam Malik pun buka persoalan. Siapa di antara kamu yang ada soalan, saya kemuka kepada saya. Tak ada siapa tanya Imam Malik. Tak. Bila anak murid tak ada siapa tanya tadi, Imam Malik pun bangun berdiri di hadapan murid-murid dia. Kamu tahu ke tak siapa orang tua ni? Dia dekat aku ni. Imam Malik tanya anak murid dia. Kamu tahu ke tak? Tak ada siapa tahu. Kalau gitu, inilah guruku. Mu tahu tak ni guruku? Allah. Mu tahu tak dia mengajar apa ni? Dia mengajar anjing balik. Anjing balik bila nak kencing akak kaki. Bila tak balik tak akak kaki. Allah. Kejut Imam Malik. Allah. Anak murid dia, Allah. Imam Malik ni, Allah. Orang mengajar anjing balik pun mengaku guru dah. Kalau mengajar banyak lagi, banyak mengaku guru. Masya Allah. Jadi itulah tuan-tuan nak cerita Imam Malik ni. Walaupun dia hebat tapi rendah dengan guru. Dia rendah, dia humble. Allahu Akbar. Inilah kita nak.
Tak nak sikap takabur. Allah. Baik, Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Islam dia ada adab dan etika dalam kita menuntut ilmu. Dia ada. Dia ada etika dan adab. Mana kita kena beradab untuk kita menuntut ilmu. Kita kena beradab. Justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Jadi buku ni kita akan bincang kelebihan ilmu pengetahuan, antara ilmu pengetahuan dan ibadat, jenis-jenis ilmu, cara mempelajari ilmu pengetahuan, bahagian ilmu, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, alat ilmu, adab menuntut ilmu, menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu, syarat menuntut ilmu. Ini tajuk-tajuk inilah yang kita akan belajar dalam buku ini. Semua tajuk-tajuk ini adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah Fima Yahtajuhu Talabatus Syafi'iyah. Kita asal dia kita Arab. Saya terjemuh ke dalam bahasa Melayu ni, ambil daripada kitab ni lah. Bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Makki. Pengarang asal kitab Mukhtasar Fawaid Makkiyah ni iaitu ditulis oleh Syed Alawi As-Saqaf Al-Syafi'i. Masya Allah. Dan buku ni ditahqiq oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman. Dan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas dan senang difahami bagi pelajar. Yang mana penulis cuba memudahkan bahasa supaya orang tu banyak faham, lebih faham. Maka saya penterjemah cuba menggunakan bahasa yang mudah supaya kita lebih faham. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kami dan menjadi buku ini sebahagian daripada amal-amal soleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qalbina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini pendahuluan yang ditulis oleh saya sendiri. Saya tulis pendahuluan ni. Baik, kita tengok pula kepada kelebihan ilmu. Muka surat 8. Tuan-tuan tengok muka surat 8. Kelebihan ilmu. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah, permata. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Orang perempuan suka permata. Kita pun sama juga suka permata. Kadang-kadang permata kita tengok permata Rusia hijau, kita letak dalam gelas hijau. Permata Afghanistan merah, bila kita letak dalam gelas merah. Itulah permata. Tapi ilmu ni mahal lebih daripada permata lagi, nilainya ilmu. Sebab tu ilmu ni penting. Orang yang belajar sekadar maktab perguruan, jadilah cikgu. Kerana ilmu. Dia ada ilmu setakat cikgu, jadi cikgu. Ada orang yang ada ilmu perubatan, jadi pakar bedah. Dia tahu ilmu bedah, pakar bedah. Ada juga kalau dulu orang nak balik Azhar, orang sedia anak dah. Kerana ilmu, nak pada ilmu untuk besar ilmu. Nak pada ilmu, besar nilai ilmu ni. Dan kadang-kadang orang ngaji di Baghdad, di Iraq pun sama, nak balik tu orang sedia anak dah. Hebat sungguh ilmu ni, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan guru dia duduk mengajar, dia tengok anak murid dia pandai. So kahwin dengan anak dia selalu, dia menantu dia nak mengajar pondok ni.
Oh, Masya Allah. Kadang-kadang anak tu guru tu kok comel bukan mai. Menantu tak ada comel, hitam lagi. Tak kisah. Ilmu punya pasal. Oh, itulah ilmu. Masya Allah, tuan-tuan. Betul kita kena belajar ilmu. Tak boleh tak belajar ilmu. Nah, tak betul. Kita datang solat maghrib. Lepas tu balik. Solat isyak sekarang baru datang solat isyak. Rugi. Sayang. Ya, itulah kita belajarlah ilmu dan kita beramal dengan dia. Nah. Baik, justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan yang tidak mempunyai manfaat lagi. Sebab itu ilmu adalah kita beramal. Kalau kita tak beramal dengan ilmu kan, tak ada. Ilmu kita belajar, tak ada apa. Tak. Maka ilmu kita belajar tu, kurang-kurang kita boleh beramal. Dan untuk diri kita mengajar orang lain. Dan juga itulah maknanya ilmu penting. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ilmu ibarat seperti pokok kayu. Ilmu pokok kayu. Kenapa pokok kayu? Sebab nak ada buah, ada ilmu dulu. Nak ada buah, ada pokok dulu. Bagaimana buah nak ada tanpa pokok? Tak boleh dah. Macam kita sekarang apple, buah anggur. Mana ada pokok, kita tak tahu. Pokok makan buah ya. Tu kita tak nak. Kita nak ilmu kita ni tahu sumber daripada mana kita ambil. Kita nak sumber yang kita ambil tu daripada mana. Kita nak sumber. Di situlah barulah kita tahu. Ataupun macam di Singapura, orang duk makan durian di Singapura, tak tahu pokok tak tahu dah. Waktu saya mengajar di Kuza dulu, saya pergi kampung rumah seorang kawan. Bila pergi di kampung, ada orang Singapura sedang duk ambil gambar pokok durian. Dia kata, "Oi, kami tak pernah tengok pokok durian ni. Ni ya baru tengok pokok durian ni. Kami duk makan 20 tahun dah durian. Tak tahu pokok." Oh, takak ni, gambar takak. Allah. Inilah makna ilmu. Tak boleh kita biar begitu tanpa amal. Sebab tu kita nak amal ilmu. Ilmu kena amal. Tak boleh. Tak boleh. Tiba-tiba nak beribadat tanpa ilmu. Tak boleh. Sanggup lagi lepas maghrib balik tengok bola. Kuliah di masjid tak dengar. Balik tengok bola. Isyak datang solat isyak. Allah, tinggal kuliah di masjid, tak belajar. Ini tak boleh, tuan-tuan sayang. Belajar ilmu wajib. Tengok bola hukum apa? Harus tengok bola. Tak ada sunat, tak ada wajib. Tapi harus tengok bola. Sebab tu kita jangan balik. Selagi ada ilmu pengetahuan, belajarlah dulu ilmu pengetahuan. Belajar. Jangan kita tinggal ilmu pengetahuan. Baik, pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terhulu daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah. Allah. Pokok lebih mulia daripada buah. Pokok. Kenapa? Pokok asal. Datangnya pokok dulu. Nak buah durian elok, musangking. Pokok elok barulah datangnya buah dah. Cuba pokok tak jadi, buah tak mari. Maka sebab itulah ilmu sangat mulia. Sebab dia asal. Nak melakukan ibadat tu kena ilmu. Dia asal. Dia sebagai imam. Ibadat tu sebagai makmum. Imam dengan makmum mana datang dulu? Sudah tentu imam. Barulah makmum. Maka sebab itulah tuan-tuan, jangan kita tinggal. Walaupun sibuk macam mana pun. Dua perkara ni jangan kita tinggal. Ilmu dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok sikit lagi tuan-tuan. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Yang manfaat adalah buah.
yang menjadi manfaat ialah buah ya yang manfaat. Nah, justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara ilmu dan ibadat itu kadar dan bahagiannya. Mari kita boleh dua perkara ni, jangan lepas dua perkara ni. Walaupun sibuk, jangan lupa ilmu dan ibadat. Ilmu dan ibadat. Memang tenang kalau kita mencari ilmu, lepas tu kita amal, Allah tenang. Nah, kita ada masa kita pergi kat di mana-mana yang ada kuliah. Kalau di surau kita tak ada kuliah, kita dengar Allah seronok ilmu pengetahuan ni. Nah, kita akan jadi seronok, sejuk mata hati. Nah, ilmu pengetahuan ni. Maka sebab itulah penting. Nak sibuk tanam 5 bali pun tanam. Tapi dua perkara. Ilmu ibadat ni kena belajar. Jangan lepas. Sibuk tanam 5 bali, akhir ilmu pun tak boleh belajar. Ibadat pun tak datang solat ke surau dah. Solat kat rumah jangan. Kita kena belajar betul-betul. Nah, barulah kita ni selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara ya. Imam Alawi As-Saqaf ni dia kata setiap orang ni selain pada ilmu pengetahuan, 2 perkara lagi yang kena tahu. Ilmu pengetahuan tu 2 dah. 2 lagi iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh manakah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masya-Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kita nak. Kita umur-umur begini ni, fikir ikhlas kita dengan Allah. Jauh mana kita ikhlas? Kita duk buat gotong royong, jauh mana kita ikhlas dengan Allah? Kita takut kepada Allah daripada api neraka Allah. Bagaimananya? Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan. Kita sangat-sangat perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah akan tilik kita dari segi hati kita. Hati kita tak ada ikhlas, tak ada. Tuhan tak akan nilai kita. Nah. Sebab tu Allah tengok ikhlas, barulah Allah nak bagi kita masuk syurga. Kalau tak ada ikhlas, tak ada. Alhamdulillah Allah tengok hati kita. Nah. Kalau Allah tengok rupa kita kalah. Orang Pakistan, hidung macung panjang. Tengok orang Sepanyol, comel lagi. Comel orang Sepanyol. Orang Itali, comel lagi. Orang Turki comel, orang Arab Suria comel. Orang kita pun comel juga. Tapi kalau banding semua, kalah kita. Kalah. Kita rupa pun, hidung pun tak panjang seperti orang Kashmir. Kashmir panjang hidung, mata pula biru dah. Kita warna kulit pun kelabu dah. Hidung pun tak banyak, sikit dah. Tak banyak hidung. Payahlah masuk syurga kalau Tuhan tengok fizikal. Kalau Tuhan tengok kepada kehandsaman, Tuhan tengok kepada rupa, lama masuk syurga. Tapi tidak, Allah tengok di hati. Allah, hati. Walaupun hati kita, walaupun rupa kita gini, tapi kalau hati comel, masuk syurga awal daripada orang-orang Kashmir lagi. Sebab itulah nak hati kita bersih. Sebab hati lah Allah menilik kita. Hati, di hati Allah tahu semua dalam hati kita. Duk dendam nak marah siapa, lepas ni kita nak balas dendam dengan siapa, Allah tahu. Allah tahu. Malu dengan Allah Dan tentang ikhlas ni juga tuan-tuan, Allah, kita dengan umur begini takut. Tak tahulah sama mana ibadat yang kita lakukan daripada dulu sampai sekarang. Jauh mana ikhlas kita dengan Allah, tak tahu. Sebab itulah kita nak baiki ibadat kita dengan ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, kita nak ikhlas kepada Allah dan takut kepada Allah. Seterusnya kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Tengok di bawah tu, seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Itulah makna Allah Ta'ala
suruh kita berilmu supaya kita sedar kita sedang menuju kepada mana sekarang. Ke destinasi mana kita sekarang. Kita tahu. Mana bila kita tahu, barulah. Mana kita tahu ni dengan ilmu pengetahuan. Sebab itulah pentingnya ilmu. Kita penting menuntut ilmu pengetahuan. Baik. Dia kata, jika tidak ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau orang tu tak ada ilmu, dia tak akan nak menuju kepada Allah. Dia tak ingat bahawa dia tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kami ni milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Dia tak sedar kalau tak ada ilmu, tak sedar. Dia lalai di dunia ni, dia lalai, dia tak sedar. Allah, inilah yang kita takut. Tapi kalau ada ilmu yang memberitahu kepada kita, inna lillah, kami semua ni milik Allah dan kepada Allah lah yang kami akan kembali. Ini Allah. Sebab itulah tuan-tuan, pentingnya ilmu pengetahuan. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau tak ada ilmu, dia akan jadi buta. Buta apa? Buta tak tahu jalan sebenar. Duduk di dunia ni lalai kepada Allah. Tak tahu jalan sebenar nak menuju kepada Allah, tak ada. Akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang rugi. Itu sayang, tuan-tuan. Itulah kita perlu kepada ilmu pengetahuan. Kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Beramal dengan ilmu. Habis masuk lagi, tuan-tuan. Masuk dah insya-Allah. Masuk dah tak? Masuk dah insya-Allah. Jadi kita sambung di sinilah dulu. Kedua, beramal dengan ilmu, insya-Allah kita sambung di situ. Beramal dengan ilmu. Mana ilmu kita kena amal. Tak amal, tak jadi apa ilmu kita belajar kalau tak ada amal. Tak ada makna. Jadi tuan-tuan, malam ni kita berakhir setakat ni dulu. Tuan-tuan tolong ingatkan kita berhenti di kedua di situ insya-Allah. Dan itulah mudah-mudahan kita sama-sama mempelajari ilmu. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita belajar ni, tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa dua perkara yang kita tak boleh tinggal. Ilmu dan ibadat. Ilmu dan ibadat. Tak boleh kita buat ibadat tanpa ilmu. Justru kita kena ada ilmu pengetahuan dan kita beribadat. Memang sedap, mani dah. Justru itu malah kita sama-sama menuntut ilmu dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita akhir takat ni dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna al-uluman nafi'ah. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا